tua-tua main lagu ni pada. Janganlah marah lah. Cayang-cayang bucuk tembam ni sihat walafiat. Ni, nak tanya. Kena mata tak? Dah, tak kena mata ni, kena tangan ni ha. Kalau luka patah ke, kudis kurat lah ke mana. Abang nak tunjukkan hati tadi. Ni, tak apa. Jom kita pergi klinik veterina. Cek mata. Jom. Klinik veterina? Klinik veterina tu haiwan lah apa? Kita ni haiwan ke? Abang tengok sayang bucu macam ni macam teddy bear. Bulat tembam. Tu dah ingat veterina tadi. Allah, nak romantik sikit orang kata apa? Romantika. Ini romantik tak ada. Allah. Geram tengok dia. Allah. Jomlah. Yalah tu, apa main golf dengan kawan-kawan tu lagi seronok daripada spend time dengan princess ni. Tahu dah, tak apa. Oh, princess. Princessku, dengar ni. Abang tak katakan bila nak pergi. Tarikh pun abang tak kata. Betul tak? Abang nak pergi pun, abang nak bawa princess. Tengok. Surprise. Bawa pergi mana? Ada lah. Ni, tiket dah beli siap dah. Abang cuma tak mau habak ke princess. Kita nak pergi tempat buat teka. Tempat apa? Ada lah. Idaman princess nak pergi dulu. Tipu. Ni, hak tempat. Wah, hobbit. Tempat yang precious. Ya. Tu. New Zealand. Kita pergi dua lah. Yang Nicola kena push. Tak apa. Tak kisah nak apa pun. Itu dia. Mungkin ramai juga yang mudah terhibur. Macam penerbit kita ni. Yang tergelak-gelak bila tengok siri drama Bila Cupid Jatuh Cinta. Mungkin ada yang sedang bercinta, ada yang sedang bercinta, ada yang jatuh cinta, ada yang baru jatuh cinta. Okey, jadi ini kita nak kongsikan kepada anda pilihan anda untuk sama ada anda inginkan pasangan yang kelakar ataupun tak. Tapi kan kata orang tu ada beberapa perkara dalam hidup ni kita tak boleh tentukan. Maksudnya contoh perangai orang tu kadang-kadang kita tak boleh nak tentukan ibu ayah kita siapa. Kerana kita dilahirkan oleh mereka. Dan kadang-kadang bila kita dah mendirikan rumah tangga juga, kita tak boleh nak suka-suka nak terus-terus mengubah perangai ataupun sikap seseorang itu. Bermakna kita kena belajar untuk menerima kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita. Kalau dia kelakar, dia kelakar lah. Kita pun kena belajarlah terima. Kalau dia tak kelakar macam ni? Kalau dia tak kelakar, itu yang kita nak tanya Hawa sekejap lagi. Okey, kita nak kongsikan topik ini bersama dengan tetamu kita, Hawa. Ya, kita bersama dengan Cik Saiful Bari Uthman bersama kita di WHI hari ini. Terima kasih Cik Saiful. Sama-sama. Cik Saiful kelakar tak orangnya? Tu kena tanya pasangan. Kena tanya pasangan. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang yang dilihat sebagai kelakar. Tapi kita nak tahulah juga sebenarnya kalau kat rumah serius ataupun kelakar. Kita bersama dengan Vicha dalam talian. Assalamualaikum. Apa khabar Vicha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau macam ni nampak serius orangnya. Kan? Okey. So bila kita cakap tentang pasangan kelakar ini, saya kira itu satu perkara yang subjektif. Sebab kadang-kadang kita rasa diri kita kelakar. Tapi orang rasa macam biasa-biasa je macam tu kan. Cik Saiful, bila dari kalau kita cakap, kalau kita tanya kepada Cik Saiful dahulu kan, kalau dalam hubungan perkahwinan ini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat hubungan yang lebih harmoni, hubungan yang lebih membahagiakan? Bagaimana kita nak seimbangkan antara sikap itu? Perlu kelakar ataupun perlu serius sebenarnya? Okey, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Alhamdulillah, syukur hari Jumaat, hari yang mulia. So topik kita hari ini tentang berkenaan dengan pasangan yang kelakar. So kelakar jugalah saya bila intro tadi Cik Fiza bagi tahu si Hawa mula-mula nak pasangan yang tak berapa kelakar. Tapi tiba-tiba hari ini orang berubah pula nak yang kelakar. Subhanallah. Baik, tentang persoalan dan yang Cik Fiza tanya tadi. Sebelum kita pergi jauh Cik Fiza dan Cik Hawa so kita nak faham dulu takrif kelakar tu yang bagaimana yang boleh diterima. Subhanallah. Baik, kelakar yang boleh diterima adalah kelakar yang membawa maksud, iaitu dia membahagiakan dan dia juga menceriakan seseorang yang menerimanya. Dia bukan orang kata yang memberi kesengsaraan kepada orang lain. So dan kalau nak tengok sifat manusia itu sendiri, ciptaan Allah SWT, walaupun saya orang psikologi, tetapi saya menilai dan melihat
bahawa memang betul kehidupan manusia ni dia dihiasi dengan sedih, sayang, benci, dendam, cinta. Macam dua-dua kata pasangan sedang bercinta sekarang kan. Saya tak. Oh tak. Saya okey. pun tak. Tapi tentang topik ataupun sifat ataupun perwatakan kelakar ini, dia merupakan fitrah sebenarnya. Fitrah bagi setiap insan, setiap manusia, dia memerlukan. Dan kalau dilihat Nabi SAW sendiri pun dalam satu hadis riwayat Ahmad kalau tak salah saya, Nabi bergurau dengan Anas radhiyallahu anhu tentang satu perbuatan, iaitu, wahai Anas, kamu memiliki 2 cuping telinga. So memang pun, betul tak? Tetapi hikmah di sebalik gurauan baginda itu, Anas radhiyallahu anhu telah menghafal lebih kurang dalam 2,286 hadis asbab. Nabi kata telinga dia memiliki 2 cuping telinga yang hebat. Subhanallah. So itu di sebalik hikmah gurauan tersebut. So that means, maksudnya, berbalik kepada soalan Fizah tadi. So sebenarnya bagaimana pasangan yang kita nak? Bagi saya ianya bergantung kepada individu itu sendiri. Contoh, Hawa kata dia memerlukan pasangan yang sometimes dia boleh berwatak serius dan sometimes dia ada sedikit watak kelakar. Maka sengsaralah lelaki-lelaki yang kelakar yang menonton pada ketika ini, sebab anda bukan pilihan Hawa. Kan? So, contoh si Fiza pula dia kata, saya suka lelaki ataupun pasangan yang boleh sesuaikan keadaan. Contoh, bila mana saya dalam kesedihan, maka dia datang untuk menceriakan saya pada ketika itu. Dia bukan membawa maksud dia buat joke, buat kelakar 24 jam sehingga kan joke ataupun lawak dia tersebut menyebabkan kita bertambah sedih, kita bertambah sengsara. Sakit hati, betul. Orang dia kata betul. annoying. Yes. Therefore sebenarnya dia ada 4 jenis manusia. Cik Fiza dan Hawa yang mana yang pertama, dia buat kelakar, dia bahagia, orang sengsara. Na'udzubillah dah kan. Contoh yang viral sekarang kan, duk pergi tarik tudung orang kan. So betul dia gembira, tetapi dia memberi kesengsaraan kepada orang lain. Nombor 2, dia buat kelakar, dia sengsara dan orang pun sengsara. Yang ini macam mana pula dia buat kelakar, dia sengsara, orang pun sengsara. Contoh, bila mana dia nak buat lawak tapi lawak dia tak jadi. So orang tengok pun sedih, dia ni lawak ke apa ni? Krik-krik. Krik-krik. Bunyi cengkerik. Okey. So yang lagi 2 kita sambung. Okey, lagi 2 kita sambung lepas ni. Dan Bica, kita nak tahu lagi, sebagai seorang pelakon komedi, biasanya kita lihat orang ni kelakar sentiasa, kerjanya menghibur orang lain. Tapi kita nak tahu hakikatnya sebagai seorang isteri di rumah, macam mana Bica orangnya? Karakter sebenar Bica. Okay, actually kan sebab dekat luar orang tahu kita ni kelakar, tahu buat lawak apa semua. Tapi sebenarnya kadang-kadang dekat rumah ni, I tipikal yang agak serius. Jarang buat kelakar dekat rumah. Jadi I perlukan seseorang yang boleh, terbaliklah, dia yang hiburkan kita. Gitu. Jadi biasa kita hiburkan orang, so I perlukan orang yang boleh hiburkan kita dekat rumah macam tu. Tapi dekat rumah tu jaranglah buat kelakar. Kadang-kadang juga orang tengok Fiza, kalau dengan kawan-kawan okeylah, tapi kalau misalnya dekat rumah tu I tipikal yang serius sikit. Jadi Bica, adakah kelakar tu bukan satu personality Bica, hanya sekadar lakonan, atau bagaimana Bica seimbangkan ataupun bezakan? Jadi gini, kalau kelakar tu memang saya suka joking dengan siapa-siapa. Saya dengan kawan, dengan apa. That's why dari dulu pun sebelum saya masuk ke industri komedi tu, orang selalu bilang, "Cang, kau tu lawak tau, kau try lah untuk jadi komedian apa semua sebab kau kelakar, selalu menghiburkan orang." Tapi ada mungkin sebabkan bila kita ada time yang bila kita sampai rumah ni, kita nak yang diam, yang rest, macam rehat dari benda-benda tu. Tapi di sisi lain, I kadang-kadang kelakarnya tu, misalkan kalau misalnya dengan husband atau misalnya dengan orang rumah tu, bukan yang kelakar sama macam dekat luar. Macam tu. Kelakar bertempat lah maksudnya kan? Yes, betul. Ini apa yang dikongsikan oleh Bica ni kan? Ini yang juga yang kita nak tanyakan kepada Cik Saiful. Kejap lagi kita nak tanya, adakah suami Bica ni kelakar ataupun tidak? Tapi Cik Saiful, ini yang kita katakan. Kadang-kadang seorang yang dilihat sentiasa menggembirakan orang lain, kadang-kadang mereka berkorban jiwa dan raga mereka untuk menggembirakan orang lain. Tak apalah kalau mereka dalam kesedihan pun orang tak tahu, orang akan nampak mereka ni, dan orang kadang-kadang aspek orang putih cakap lah, aspek kan, orang putih orang kata orang aspek, dia sentiasa gembira, dia sentiasa boleh menggembirakan orang, sedangkan mungkin dalam keadaan dirinya yang sedang bersedih ataupun memerlukan perkara-perkara ataupun perhatian. Ini Cik Saiful akan jawab sekejap lagi. Tapi sebelum kita jawab ini, kita dengarkan dahulu pendapat orang lain tentang topik kita pada hari ini.
Pada pendapat saya sendiri suka pasangan yang suka buat lawak, suka buat kelakar ni, sebab saya rasa dengan adanya pasangan yang kelakar, yang funny ni, hidup kita macam lebih ceria lah. So ada orang-orang yang boleh hiburkan kita, tak kita sedih ke, tak kita ada masalah ke. Bagi saya lah, sometimes ada juga annoying dia, sometimes kita perlukan juga benda tu. Macam saya kadang kalau macam saya penat ataupun saya ada masalah ke, sometimes saya kalau orang buat lawak ataupun buat kelakar dengan saya, pasangan saya buat kelakar dengan saya boleh terima. Tapi kalau ada masa tengok mood saya, kadang-kadang dia rasa macam annoying, macam aku penat-penat, tiba-tiba kau nak buat lawak, rasa macam nak lempang juga macam tu. Bagi pendapat saya lah, saya selesa kalau ada yang buat lawak ataupun pasangan saya buat lawak, kerana salah satu dia buat kita release tension, selain tu dia mengeratkan hubungan kita. Dua-dua kena faham sebenarnya situasi, dua-dua kena faham, sebab bila seorang ada masalah, dia kena dengar apa dulu. Ada rasa diorang ni antara kita orang ni antara yang blessed lah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada rasa setiap pasangan pun ada dia punya sisi manja-manja, kelakar-kelakar dia, usik-usik suami isteri, you know. That keeps the romance alive lah, dia rasa. Cannot take life terlalu serius, kena selalu bergurau kan. Kadang-kadang kita dengar Rasulullah SAW pun bergurau dengan isteri-isteri baginda. Jadi benda tu yang mengekalkan keharmonian ada hubungan suami isteri. Pada Alif, hidup kita ni ada ups and downs dia. Ada hari yang kita nak bergurau pun ada kena pandai. Kita tengok isteri kita ni adakah mood yang elok, suami kita ni tengah ada apa masalah ke tidak. You know, ada rasa suami isteri tahu perangai pasangan masing-masing. Tengok masa yang sesuai, everything ada untuk waktu dia. Tapi kalau yang macam kita nak hiburkan, kita appreciate dalam kala kita rasa negatif tapi dapat sokongan, dapat orang yang bermanja nak buat kita lawak, itu adalah satu plus point. Orang nak menghiburkan hati kita, nak buat kita happy ni is definitely someone special lah. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Mungkin Cik Saiful nak sambung sikit lah kan, macam Wicca katakan tadi kan. Kadang-kadang di depan orang expect dia sentiasa buat lawak, bergembira, menggembirakan orang. Tapi kalau di rumah, dia pun perlukan masa sendiri. Betul. Maksudnya dia pun ingin digembirakan. Dia naklah juga sesekali ada orang yang menghiburkan dia. Dan kelakar itu maksudnya bertempat. Kerana kalau kita lihat perwatakan Wicca tadi, kelakar itu pekerjaannya. Jadi ada waktu-waktu yang perlu serius dalam urusan rumah tangga, urusan mendidik anak dan sebagainya. Wicca mungkin perlukan situasi yang lebih serius. Mungkin Cik Saiful boleh komen sikit tentang ini. Okey, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang Wicca katakan. Ialah expectation orang kalau dia duduk di pentas Raja Lawak tu sepanjang masa dia melawak je kerjanya. Tak, sebagai manusia biasa, fitrah manusia yang dilahir, yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah SWT, dia akan mengalami apa yang Fiza katakan tadi. Sometimes dia nak bersunyi-sunyian, sometimes nak dia ditenangkan, so sometimes dia juga nak dihiburkan, kan. So macam yang saya katakan tadi, yang nombor 3 ni adalah apa? Ini yang mungkin kena dengan apa yang Wicca katakan. Dia sengsara dengan apa yang dia buat, lawak yang mungkin ditunjukkan, lawak yang ditontonkan, dipertontonkan, tapi orang bahagia. Nampak? So sometimes benda ni terjadi. Yang nombor 3 ni, dan yang kita nak yang terakhir ni sebenarnya, kan. So ni untuk Hawa nombor 4 dengan Fiza lah juga Fiza. Tadi saya sebut Hawa kan. Sebab dia tak mengaku. Apa dia kita nak, kalau boleh kita buat lawak ataupun kita buat jenaka tersebut ataupun kita buat kelakar tersebut, pasangan kita bahagia, kita juga bahagia. Yang ni yang kita nak. So maknanya win-win situation. Dan yang paling utama sekali, macam yang Cik Fiza katakan tadi, whatever apa benda yang kita nak buat, kita nak lakukan, kita nak bagi orang ketawa dan sebagainya, nawaitunya, niatnya, tak lain dan tak bukan adalah apa dia? Untuk membahagiakan orang. Itu yang paling utama. Cik Saiful, contohlah nawaitunya untuk menggembirakan. Sebab kadang-kadang orang kata kalau pasangan ni berbeza karakter, itu yang sepatutnya sepadan, saling melengkapi. Tapi contoh kalau seorang ni dia buat kelakar, tapi kelakar tu tak disambut, lawak tu tak disambut. Rasa penat lah. Ni kelakar kesedih ni. Krik-krik lagi. Okey, ini biasa terjadi. So kenapa perkara ini terjadi? Okey, baik. Dia kena tengok balik dalam satu keadaan ataupun situasi. So kita kena pandai untuk memahami keinginan dan juga orang kata apa, kesukaan pasangan kita. Sebagai contoh, ada setengah individu ataupun pasangan yang tak suka bila mana pasangan dia buat kelakar, buat lawak tetapi menyentuh
tentang aspek yang sensitif, contohnya fizikal. Nampak tu yang dia krik-krik tu kan. Kenapa saya nampak mata awak tadi macam beruang, ni bergurau. Kenapa saya nampak awak hari ini macam beruang sebagai contoh. Dengan fizikal isteri yang mungkin macam tu dan sebagainya. So perkara-perkara seperti ini, adab-adab yang seperti inilah Hawa yang ada kalanya lawak tersebut tidak disambut oleh pasangannya. Sebab apa? Sebab dia bukan membahagiakan, tetapi dia mendatangkan satu bentuk penghinaan dan rasa tidak puas hati ataupun kecil hati di hati pasangannya. Itu tak dapat dinafikan. Okey. Kalau anda dapat saksikan antara yang dikongsikan di kaca TV tadi kan tentang antara laporan-laporan di Dada Akhbar. Mungkin ini Hawa salah seorang daripada kajian tu. Sebab kajian tu kata lelaki kelakar lebih banyak mendapat perhatian daripada wanita. Dan wanita lebih mudah terhibur dengan lelaki kelakar. Betul. Wanita yang banyak ketawa pun lebih disenangi oleh lelaki katanya. Tapi saya kira ini subjektif kan Cik Saiful. Betul. Ini ada komen daripada Facebook kita Wicha, katanya best bila dapat pasangan yang kelakar. Hari-hari buat penyeri kehidupan, ada je usikan kelakar. Jarang-jarang bila dapat pasangan yang suka buat lawak. Dan ada yang cakap pula kalau yang diam sangat ni payah nak baca hati dia. Kalau yang happy mudah kita nak faham. Dan kalau yang happy ni tiba-tiba diam, kita tahu dia ada masalah. Tapi kalau yang diam ni langsung kita tak tahu. Ini mungkin ada kaitannya dengan Wicha kan. Wicha macam tadi Wicha dah kongsikan juga kat luar dengan kawan-kawan berlawak, tapi kadang-kadang kat rumah perlukan masa sendiri. Pasangan Wicha macam mana? Adakah dia memahami ataupun sebenarnya dia yang banyak membantu ataupun mengembirakan buat lawak kat rumah sebenarnya? Dia tu tipikal yang kalau misalnya dia baru kenal dengan orang, orang akan nampak dia macam garang tau. Sebab dalam badan dia tinggi besar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia dah kenal orang semua, kawan-kawan I semua, dia lagi suka lepak dengan my husband dibandingkan dengan I. Sebab dia lagi kelakar dari aku. Dia selalu buat joke yang kadang-kadang aku sampai gini, Dad please macam kalau misalnya dia udah buat joke atau apa tu, dia sebenarnya lagi kelakar. Dia lagi kelakar daripada I. So, my friend, apa semua yang orang sekeliling saya, dia akan enjoy. Even my kids daripada Indonesia, kalau misalnya dia datang ke sini, dia lagi rapat dengan daddy dia dibandingkan dengan apa-apa daddy, gitu. Mami garang Mami garang. Sebenarnya I bukan garang. Kalau I ni tipikalnya kalau misalnya dekat rumah, bisa dibilang dengan dia tu lebih ke, dia bukan buat kelakar dengan dia, tapi lebih manja. Gitu, lebih manja dengan dia. So bila dia ni, dia memang selalu buat, misalnya I tengah bad mood, I tengah ada masalah apalah apa semua, dia yang akan tenangkan dan dia yang akan buat I jadi macam release tension macam tu. Wicha, pernah tak berlaku satu situasi ataupun keadaan di mana lawak yang dilakukan oleh pasangan tu rasa macam sensitif? Kalau ada, apa yang Wicha buat ataupun macam cakap janganlah buat lawak macam tu, saya terasa, contohnya kalau ada Wicha. Maksudnya sensitif macam mana? Depan orang ke macam mana? Kalau ada dibuat gurauan yang rasa macam tak kena. Dia kan kita ni sama-sama plus size gitu kan. Tapi dia tu kadang-kadang misalnya itulah kalau misalnya joking atau apa, sebenarnya dia niatnya kadang-kadang joke. Cuman kadang-kadang aku bilang misalnya kalau misalnya udah iyalah kan sebelum ni I sempat kurus sikit, lepas tu naik balik, lepas tu macam kadang-kadang kayak I rasa you punya misalnya dia jawab macam I tambah besar ke apa. So kadang-kadang macam jadi boleh tak maksudnya sadar diri, kau pun sama jugalah, maksudnya sama-sama. Sama-sama mengembang, sama-sama dah. Ini pun sebab you juga, aku cakap kalau misalnya you tak bagi I makan, aku pun tak makan macam ni. Kemarin dah bagus-bagus diet, lepas tu sekarang dah kembali balik. Tapi benda tu dalam joking lah, joking. Tapi actually dia tipikal orang yang menerima kita apa adanya. Lepas tu cuman joke tu kadang-kadang I kan kalau misalnya depan kawan-kawan dia, ya Allah malunya aku cakap. Cuman dia memang tipikal orang, kawan-kawan ada tahu dia memang suka joke. Okey. Memang kelakar orangnya. Jadi memang kira Wicha dan pasangan tu memang saling faham, memahami. Tapi Cik Saiful, daripada apa yang dikongsikan oleh Wicha ini, betapa penting sebenarnya persefahaman dalam hubungan rumah tangga tu. Maksudnya kalau orang memberi
itu kita menerima lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia memberi, pasangan tak menerima tu yang tadi klik-klik tu kan. Penat. Dia buat lawak. Okay, jadi bagaimana sebenarnya tips di penghujung perbincangan kita ini? Bagaimana persefahaman itu juga? Tak kira dapat pasangan yang kelakar ke, yang serius ke, tapi bagaimana kita sebenarnya kena menerima pasangan kita ni seadanya daripada sebelum kita mendirikan rumah tangga lagi. Okey, terima kasih. Ini baik pesanan ini untuk orang yang nak berkahwin nanti, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. So yang paling utama tolonglah. So kita orang kata berkomunikasi dengan sebaik mungkin kepada pasangan kita, yang abang, sayang. So whatever panggilan apa pun, so please, kalau nak buat kelakar, kalau nak buat lawak, tolong. Prinsipnya nombor satu, mestilah benda tersebut akan membahagikan saya sebagai contoh. That means maknanya kena terangkan. Nombor dua, kena menjaga maruah saya. Jangan sampai lawak ataupun buat sesuatu surprise tersebut yang menjatuhkan serta mengaibkan maruah saya di depan halayak ramai. Yang itu menyebabkan saya sedih. So perkara-perkara seperti ini seharusnya diceritakan, dikabarkan. Kalau tidak, pasangan tak tahu. So tu tak. Dari satu, kelakar takkan nak cerita dulu. Saya nak buat kelakar ni, awak ketawa tau. Ini kelakar. Ini kelakar kan. So of course. Kelakar ini Cik Saiful ni rupanya. So maksudnya di sini, kelakar nawaitunya adalah untuk membahagiakan, bukan untuk menimbulkan konflik. Itu yang paling utama. So kepada mereka-mereka insan-insan yang berada dekat luar sana, so please, pesanan saya, jaga beberapa adab di dalam kita untuk membuat kelakar ataupun membuat hiburan kepada pasangan kita. Dan of course lah, jauhkan sekali sesuatu ataupun perbuatan yang menyebabkan penghinaan kepada orang yang kita nak buat kelakar tersebut. Sebab bila hati itu dah terluka dan sebagainya, untuk dipulihkan kembali itu asbab kerana sifat yang kita rasa kelakar tetapi dia tidak kelakar, tetapi dia menghina pasangan ataupun orang lain, yang itu akan memberikan impak yang negatif kepada individu tersebut dan kepada diri kita. Itulah nak mengubah hati pun memakan masa. Jadi apa-apa yang dilakukan pun kena berpada-padalah. Betul. Kelakar kan. Betul. Untuk memilih pasangan ni saya kira dia bukan boleh kita pilih dalam satu hari. Bukan macam kita nak pilih sayur dekat pasar raya pun kita nak cari yang elok kan. Jadi kita nak pilih pasangan ni pasal nak cari yang ada persefahamannya, yang sekufu dan banyak lagi faktor-faktor lain kan. Banyak. Dan Bica, kita nak ucapkan terima kasih kepada Bica. Semoga terus dapat menghiburkan ramai orang dengan lawak-lawak yang bermanfaat. Dan Cik Saiful, terima kasih di atas perkongsian hari ini. Dan semoga perkongsian ini juga dapat memberi banyak manfaatnya kepada mereka yang sedang berumah tangga ketika ini. Ya, dan terima kasih juga buat anda yang menonton kami dari awal sampai sekarang. Tapi kita akan masih setia bersama anda. Kita nak berehat dulu sebab seketika nanti kita nak kongsikan tentang keistimewaan Hari Arafah. Kembali selepas ini.